Okay, saya mulakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, malam ni kita mengadakan taklimat pengurusan pusaka untuk keluarga arwah Haji Muhammad Noor. Okay. Urus pusaka waris terbela. Yang mana sebelum tu saya perkenalkan diri dulu lah. Saya Siti Amirah Al-Hassan, seorang perunding pewarisan di Kausar Wealth Management Sdn Berhad, iaitu agensi nombor 1, korporat nombor 1 Wasiah Syok Berhad, yang mana merupakan sebuah syarikat amanah seperti mana Amanah Raya Berhad juga, yang mana merupakan pakar pewarisan harta dan pusaka Islam di Malaysia. Okay, saya di bawah agensi Kausar Group, yang mana Kausar Group telah mengungguli Konvensyen Wasiah Syok Berhad, dinobatkan sebagai agensi korporat terbaik nombor 1 Wasiah Syok Berhad. Okay, kita kenal dulu siapakah Wasiah Syok Berhad ini, iaitu pakar urus harta pusaka Islam. Okey, Wasiah Syok Berhad tugasnya ialah membantu untuk mengurus harta pusaka umat Islam. Yang mana umat Islam ramai yang tidak tahu bahawa sekarang ni ada hampir 90 bilion ringgit harta beku, yang mana 90% itu merupakan harta orang Islam. Okey, apakah kepakaran Wasiah Syok Berhad ni? Yang pertama, penyediaan dan pelaksanaan dokumen hibah, wasiat, harta sepencarian dan amanah. Yang kedua, Wasiah Syok Berhad juga membuat proses tuntutan harta pusaka di Pejabat Pusaka Kecil dan Mahkamah Tinggi Sivil. Seterusnya, proses pengesahan hibah, wasiat dan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Juga membuat hibah saham syarikat untuk pewarisan perniagaan dan pengurusan harta amanah. Okey, ini adalah syarikat Wasiah Syok Berhad. Okay, antara artikel yang berkenaan Wasiah Syok Berhad lah, yang mana Wasiah Syok Berhad ini merupakan pakar untuk urus harta pusaka Islam. Okey, Wasiah Syok Berhad berjaya selesaikan kes pusaka 700 juta ringgit. Yang mana kita tahu dekat Malaysia ni 90 bilion ringgit, tapi dekat amanah raya tu berjuta-juta harta beku yang tidak dituntut, yang tidak diuruskan oleh waris. Okay. Lembaga pengarah. Okey, ini senarai lembaga pengarah untuk Wasiah Syok Berhad, yang mana mereka mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing lah. Okey, seterusnya panel syariah. Mereka ni merupakan yang mana mereka mempunyai pengalaman dalam bidang kewangan, bidang pewarisan, dan juga Dr. Nurliza kita selalu lihatlah di TV yang beliau banyak menceritakan tentang perbezaan antara wasiat dan juga hibah. Okey, isu pewarisan di Malaysia. Okey, kalau saya laju sangat boleh unmute lah. Kita slow-slow sikit lah. Okey, pewarisan di Malaysia ini keperluan pendedahan ilmu dan perancangan pewarisan harta Islam. Sekejap Okey, ini contoh. Huru hara rebut kapcai. Yang mana disebabkan kapcai buruk pun adik-beradik berebut. Nak berebut kapcai tu. Kalau orang kaya, dia cara orang kaya. Dia berebut rumah, aset yang lain, aset syarikat. Yang mana bila melibatkan pusaka ni, dia tidak ada orang cakap perbezaan lah. Kiranya yang kaya, yang miskin, yang banyak duit, masing-masing ada cara mereka berebut harta jika tiada perancangan semasa hidup. Okey, seterusnya isu Ibu Jamaluddin Jarjis mohon CJ Faraid tuntut harta lebih 2 bilion ringgit. Ini pun antara kes yang paling popular lah. Masih belum selesai lagi masalah pusaka, yang mana bila kita tidak merancang, inilah kesan-kesan akibatnya. Okey, adik bunuh abang kerana tanah pusaka, yang mana berlaku perebutan tanah pusaka antara adik-beradik ni sampai kemuncaknya salah seorang tu dimaut dalam pergaduhan sesama mereka, yang mana di Permatang Pau lah, yang mana orang Cina lah. Jadi suspek telah ditahan, yang mana berusia 48 tahun, yang telah membunuh abangnya di Permatang Pau dekat kes di Pulau Pinang lah. Okey, seterusnya yang antara contoh lah masalah pusaka. Sekarang ni sudah 2023, 90 bilion harta beku, yang mana 90% tu milik orang Islam. Jadi kalau harta tadi dicairkan,
semua waris mewarisi harta tadi, maka orang Islam ni kaya lah. Kita banyak harta sebab ayah kita banyak harta turun dekat kita. Jadi kita pun kaya lah sebab kita mewarisi harta ibu bapa kita. Okay. Kenapa Malaysia ni ada masalah 90 bilion harta pusaka? Kenapa? Yang pertama, kita ni waris bila ada kematian kita kurang faham. Apa tu proses undang-undang cara nak tuntut harta pusaka? Kita tahu tak bila ayah kita mati hari ni, esok nak buat apa? Okay, kemudian yang kedua, kesibukan kerja. Waris ni biasa dia tak ada masalah. Kalau dah kerja tu nak minta cuti, tanah lah dekat Perlis, dekat Kedah, dekat Johor. Jadi kita nak minta cuti, nak minta cara nasib apa semua kan. Jadi sukalah. Sebentar Okay, seterusnya perbalahan dan salah faham. Yang mana biasa kalau ibu bapa kita meninggal dunia, kita biasa panggil abang sulung lah atau kakak sulung kita. Okay, Alung lah buat. Jadi Alung ni kata, Alung tak pandai lah, Alung tak kerja lah, Alung tak ada duit lah, sibuk. Jadi masing-masing tolak. Jadi bila yang bongsu nak uruskan, masing-masing cakap, Ucu nak urus ni, Ucu nak harta lebih lah ni, nak boleh harta lah ni. Jadi sebenarnya kita salah faham. Kita tak faham apa hukum, apa hak kita masing-masing. Kita nak urus pusaka itu sebab apa. Kemudian yang keempat ialah mitos tentang wasiat. Yang mana kebanyakan masyarakat kita ni menyangka bahawa bila ada wasiat tu, jadi semua urusan pusaka selesai. Seterusnya ialah kos tinggi. Waris terperanjat dengan fee pengurusan pusaka yang tinggi dikenakan oleh pihak ketiga. Yang mana bila kita nak urus harta pusaka kita, kita bawa ke mana raya. Jadi bila kita nak urus tu ada cas-cas tertentu lah. Jadi lawyer pun ada cas sahaja sendiri. Okey, seterusnya. Okey ke? Faham ke? Boleh unmute kalau ada laju sangat ke apa? Okey. Warisan adalah punca kekayaan. Yang mana Credit Suisse Global Wealth Report 52% hingga 81% ialah punca kekayaan adalah disebabkan oleh apa? Pewarisan ataupun pemindahan harta di antara generasi ke generasi. Kalau kita wariskan harta kita ni dekat generasi anak kita, anak cucu kita, keturunan kita kaya lah. Orang Islam pun tak ada masalah kemiskinan. 90% harta beku adalah harta tanah. Yang mana dekat pejabat tanah tu kalau kita tengok 1 juta keping tanah beku. Sebab apa? Gerai masih nama si mati. Jadi bila gerai masih nama si mati, kita tak boleh jual lah. Tak boleh tukar milik. Jadi kena buat urusan pusaka dahulu. Okey, apakah punca pusaka? Okey, yang pertama ialah sikap dan kejahilan waris. Kita ni tak tahu cara urus pusaka, nak buat apa, step pertama, borang apa nak kena buat. Okey, yang kedua T, tidak faham harta dan pusaka. Harta ni apa? Masih hidup. Pusaka ni bila kita dah meninggal dunia. Kemudian ialah operasi pengurusan pusaka. Macam mana kita nak tadbir, nak uruskan pusaka ni? Kemudian macam mana daripada proses pentadbiran tu kita nak dapat kita punya harta untuk agihan lah. Kemudian peruntukan kos dan masa. Yang mana kita ni bekerja. Jadi bila masa kita nak urus pusaka ni? Pejabat tanah, pejabat pusaka kecil tu buka hari apa? Kita kerja hari bekerja. Satu Ahad tak buka. Jadi kita nak travel sana sini, kita pun perlukan duit jugalah. Nak keluarkan duit dekat pejabat-pejabat kecil, kita perlukan 0.2%. Cas daripada pejabat pusaka kecil. Okey, jadi kita nak selesai masalah pusaka. Yang pertama kenapa? Jadi kita kena kenali, itu FAS. FAS ni ialah faraid. Faraid kita kena kenal siapa waris faraid kita. Bila kita dah kenal waris faraid kita, kita pun senaraikan aset kita. Apa aset kita, rumah ke tanah ke kereta ke, semua cash tu kita senaraikan. Kemudian bila kita dah senaraikan semua tu, kita pun beri solusi. Rumah ni nak hibah ke, tak nak rancang ke, jadi bila tak rancang, rumah tadi difaraidkan. Kalau kereta, cuba bayangkan kereta, satu geran, satu nama. Jadi kalau kita faraidkan kereta tu, kita nak letak banyak nama tak boleh. Kalau rumah, kita turun milik, faraid, satu rumah ada 10 nama. Jadi macam mana? Kita nak jual rumah ke apa kan? Kita nak hibah ke apa? Kita solusi untuk masalah aset kita, keperluan kita. Kemudian tindakan. Kita kena bertindak sekarang lah untuk elak masalah pusaka yang berlaku tadi. Okey, seterusnya.
Okey, siapa waris faraid kita? Ini sebagai contohlah. Kalau suami meninggal, isteri, ibu bapa masih hidup. Kalau tak ada anak, adik-beradik suami dapat bahagian lah kalau ibu bapa tak ada. Ini kita tak go through lah, kita just tengok je lah siapa waris faraid kita kan. Okay. Okay, ni masa kita hidup. Kita ada rumah, saham syarikat, ASMB, okay, BSP, tanah, cash, kereta, tabung haji, barang kemas bukan? Jadi bila kita meninggal dunia, ini bila kita pergi bank, kita nak keluarkan duit, semua perlukan IC, cap jari kan? Tapi bila kita dah meninggal dunia, semua ni harta kita beku. Kita tak boleh keluarkan. Waris kita nak tukar nama kat geran tanah kita, tak boleh. Sebab masih nama si mati. Harta telah beku. Ni harta tadi tak boleh bawa dekat kubur lah kan? Jadi macam mana kita nak warisi tadi, pusaka kita, aset-aset tadi kepada generasi yang seterusnya? Macam mana? Ada yang tahu ke? Ni, waris-waris kita. Macam mana nak bagi kat isteri kita, anak kita, mak ayah kita, macam mana? Okay, kat sini kita ada 3 kunci. Okay, yang pertama, kunci perolehan kuasa. Yang mana di sini ada 3 institusi. Okay, yang pertama, jika harta lebih daripada 2 juta, kita bawa kes pusaka tadi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Di sini adalah kita ada surat-surat perintah yang perlukan. Dan untuk jawab pusaka kecil juga, untuk harta kurang 2 juta, dengan syarat ada harta ta'alih, iaitu harta tanah lah. Di sini kita ada surat kuasa mentadbir dan perintah pembahagian. Dan amanah raya ni biasa untuk harta alih yang mana kurang daripada RM600,000 lah. Kalau lebih, jadi dia akan bawa ke PPK ataupun Mahkamah Tinggi Sivil jugalah. Okay, jadi bila kita waris ni nak berurusan dekat institusi ni, kita tahu tak kita nak buat apa? Kita kena bawa duit apa? Jadi kita perlukan apa? Kita perlukan pakar. Orang yang pakar dalam uruskan pusaka. Jadi kalau alung kita lawyer, alung kita kerja kat pejabat tanah, pejabat pusaka kecil, jadi mereka ni orang yang profesional yang tahu cara nak urus pusaka, dia tak ada masalah. Tapi kalau kita keluarga biasa je, jadi kita tak tahu cara nak urus, dan kemudian wang. Waris-waris tadi ni ada tak peruntukan untuk urus pusaka arwah bapa mereka? Kemudian wasi. Jika di Mahkamah Tinggi Sivil, kita perlukan wasi lah, pentadbir. Itu juga dengan PPK, Pejabat Pusaka Kecil, yang mana kita perlu lantik seorang pentadbir yang mana dia akan uruskan pusaka si mati tadi. Dan jika di Mahkamah Tinggi Sivil, yang mana ada akta, Probate and Administration Act 1999, yang mana cas pentadbiran adalah sebanyak 5%. Memang kita tak lebih lari. Okay. Okay, faham ke? Laju sangat ke? Boleh type. Sekejap saya baca chat. Okay. Sekejap Okay. Bila kita dah dapat surat kuasa mentadbir tadi, macam tadi, waris ada tanah. Jadi waris dapat surat kuasa mentadbir, perintah pembahagian lah dekat sini. Jadi dia akan mentadbir. Di sini waris tadi, dia akan tengoklah. Pentadbir tadi, dia akan tengok ada hutang ke tak. Jadi selesaikan hutang. Ada sekatan dekat tanah, kat geran tanah tadi. Kalau ada caveat, kita selesaikan. Okay. Kemudian yang ketiga ialah, dekat sini pentadbiran lah. Kunci pentadbiran. Lepas kita dah settle semua, jadi kita nak buat apa? Waris tadi terima pusaka. Kita terima harta tadi lah. Di mana proses pembahagian tadi melibatkan ini Mahkamah Syariah untuk CJ Faraid lah. Yang mana isteri 1/8, bapa 1/6, anak perempuan, anak lelaki nisbah 2/1, ibu 1/6. Jika ada wasiat, kita ni lah buat wasiat lepas bayar hutang semua. Buat wasiat dulu, wasiat 1/3 kalau ada arwah ayah kita, bapa kita ada buat wasiat 1/3 untuk beri kepada rumah anak yatim, kita
laksanakan wasiat 1/3. Kemudian jika ada tuntutan harta sepencarian daripada isteri, okey, kalau ada buat hibah, hibah tadi kita inilah laksanakan hibah tadi. Jadi hibah tadi bukan pusaka lah. Kita dah laksanakan hibah tadi. Kalau ada hibah, arwah bapa ada buat hibah, kita buat pengesahan hibah lah jika ni untuk urusan hibah, untuk tukar nama tadi. Dan faraid tadi kita biasa CJ faraid kita dapatkan di mahkamah syariah lah. Jika harta kita tiada perancangan, tak ada buat hibah apa, jadi waris tadi akan terima bahagian masing-masing mengikut bahagian faraid. Okey. Okey, seterusnya kita akan ke pengurusan harta pusaka di Semenanjung Malaysia. Okey ke? Kalau laju sangat boleh mute. Okey, seterusnya saya terangkan apa itu pusaka. Okey, jadi pusaka ni dia merangkumi harta yang alih dan tidak alih, yang mana didaftarkan atas nama si mati. Yang mana semua jenis harta yang dimiliki oleh individu tu boleh diwasiatkan sama ada harta alih atau tidak alih. Okey, contoh harta alih apa? Kenderaan, emas, akaun bank, insurans, saham. Harta tidak alih ni kita tak boleh alih lah. Bangunan, rumah, tanah. Jadi selepas semua tanggungan dan tuntutan kita selesaikan, pusaka tadi kita agih guna hukum faraid. Adalah dia punya turutan-turutan dia kan. Dia lepas bayar hutang, kalau ada hutang pada Allah macam zakat tak settle lagi, kita uruskan zakat lah. Jadi kalau ada cukai LHDN, kita selesaikan. Dah selesai hutang, kita buat wasiat 1/3 jika ada. Kemudian selepas semua harta sepencarian, kemudian baru kita faraidkan. Kalau kita dah faraid, baru nak bayar hutang, susah sikit lah kan. Masing-masing dah dapat duit, jadi sukarlah waris ni tadi nak bayar hutang si mati. Okey, ini proses pengurusan harta pusaka apabila berlaku kematian. Okey, yang mana bila pemilik harta tadi dia dah meninggal dunia, jadi kalau dia buat hibah, wakaf, amanah tadi, kita asingkan siap-siap. Sebab apa? Sebab perkara yang kita rancang semasa hidup, hibah, wakaf semua ni ialah perancangan semasa hidup. Jadi dia bukan harta pusaka. Bila pusaka kita asing siap-siap. Jadi baki tadi barulah kita panggil pusaka. Pusaka ni mana? Kita uruskan untuk pengebumian hutang dengan Allah tadi, dengan manusia, dengan institusi. Contoh ada LHDN sampai surat. Rupanya ada baki hutang lagi yang belum selesai, ataupun ada saham syarikat, syarikat sindiran berhad. Jadi dia tak declare cukai ke macam mana kan? Okey, seterusnya ialah baki harta pusaka tadi setelah ditolak. Boleh ada masalah apa? Kalau nak tanya soalan, kita tanya hujung sesi lah. Laju sangat ke? Encik Zuhelmi, boleh je unmute. Kejap saya minum air. Okey, boleh type kat ruangan chat, nanti saya baca. Encik Zuhelmi okey ke? Hello. Okey, saya terus. Ya, Encik Zuhelmi. Okey ke? Saya laju sangat. Sorry interrupt. Kalau boleh Okey. interrupt. Okey. Saya nak tanya apa maksud hutang dengan Allah. Saya jawab hujung sesi boleh? Sebab slide saya banyak sikit malam ni. Okey. Sikit. Nanti ingatkan saya. Boleh silakan. Okey. Okey, seterusnya ialah okey tadi. Baki pusaka jika ada tuntutan harta sepencarian, sebab boleh tuntut kan. Jadi kalau isteri tak tuntut, tak apalah. Kita pergi ke step seterusnya iaitu wasiat 1/3. Biasa dalam Islam ni ada wasiat 1/3 kepada bukan waris, yang mana untuk apa? Tujuan sedekah amal jariah. Biasa pelanggan-pelanggan dia buat wasiat 1/3 kepada rumah anak yatim. Jadi benda ni bukan bagi pusaka tadi, yang 1/3 tu bukan beri kepada waris-waris lah, kepada bukan waris untuk saham akhirat. Okey, kemudian ialah baki tadi yang mana setelah selesai semua ikut urutan tadi, jadi akhir sekali baki tadi kita agih secara faraid.
atau pemuafakatan antara waris. Nanti saya terangkan lebih lanjut mengenai yang ni. Kita tanya soalan hujung sesi. Okey, terusnya. Okey, kategori harta pusaka ada 3. Okey, yang pertama ialah harta pusaka kecil. Yang mana harta pusaka kecil ni dia tertakluk kepada Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955 Akta 98. Yang mana nilaian harta yang tidak melebihi 2 juta dan perlu ada harta taklih. Contohnya macam arwah bapa kita ada harta dia kurang 2 juta. Contoh dalam 1 juta. Lepas tu dia ada rumah, ada tanah. Jadi bila meninggal dunia, kesnya akan bawa ke pejabat pusaka kecil lah. Kalau harta pusaka besar ni macam mana? Yang mana harta tu dia lebih daripada 2 juta, yang mana ataupun dia walaupun dia ada rumah, ada tanah, tapi harta dia bila kita kira semua sekali lebih daripada 2 juta. Jadi kat sini kena ada wasiat pentadbiran. Wasiat pentadbiran ni apa? Wasiat untuk lantik wasi. Yang mana wasi tadi, pentadbir tadi dia akan kumpul semua harta si mati. Bila dah kumpul, dia akan bayar semua hutang. Kemudian dia akan agih harta tadi kepada waris-waris. Okey, yang mana pengurusan di Mahkamah Tinggi Sivil tertakluk kepada Akta Probate dan Pentadbiran 1959, Akta 97. Yang ni yang tadi dia cas 5% cas pentadbiran. Okey, harta pusaka ringkas ni biasa di mana amanah raya berhad lah. Yang mana biasa nilaian harta tadi kurang daripada 600,000 dan tertakluk kepada harta alih saja. Jika si mati ada apa? Harta tidak alih, contoh rumah. Lepas tu kita kira jumlah pusaka tadi, harta tadi dalam ni lah lebih daripada 600,000. Contoh 1 juta. Jadi bila ada tanah, harta dia 1 juta, amanah raya berhad tadi akan bawa kes pusaka tadi ke pejabat pusaka kecil. Kalau harta dia 2 juta ke atas, amanah raya berhad tadi akan bawa ke ni lah, Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi kat situ ada cas-cas lain lah. Okey, seterusnya. Okey. Pendaftaran pusat. Okey. Ini bahagian daftar surat kuasa mati. Okey, kat sini ada 3 institusi lah. Pejabat Pusaka Kecil, Mahkamah Tinggi Sivil, Amanah Raya Berhad. Yang mana bila ada kematian, kita akan urus pusaka arwah bapa kita, arwah ibu kita, keluarga kita dekat sini. Jadi bagaimana wasiat syok berhad ini menguruskan pusaka pelanggannya? Okey, yang pertama, ini untuk pelanggan wasiat syok berhad lah. Yang mana telah melanggan, menjadi pelanggan wasiat syok berhad semasa masih hidup. Okey, yang pertama bila kematian pelanggan yang mana waris tadi dia akan call wasiat syok berhad cakap okey, Encik Husin telah meninggal dunia. Jadi wasiat syok berhad tadi akan telefon waris tadi, dia akan berilah satu tarikh, bincanglah tarikh yang mana semua waris ada untuk tim legasi tadi datang rumah. Macam lawyer, bila kita meninggal dunia, lawyer datang rumah. Lawyer datang rumah, dia akan beri khutbah pusaka secara percuma. Ini khas untuk pelanggan wasiat syok berhad. Jadi kat sini mudahlah kalau kita rancang masa hidup lah. Bila meninggal terus lawyer datang rumah. Kat sini lawyer akan berilah khutbah pusaka yang mana waris si mati ni ada harta apa, pusaka apa, ada hutang apa, siapa yang pentadbir yang dia telah dilantik. Jadi urusan sangat mudah. Okey, ini khutbah pusaka yang menceritakan tentang ni lah, pesanan, perancangan, banyaklah yang mana melibatkan undang-undang sivil dan juga syariah. Okey, kat mana kita nak urus pusaka si mati tadi? Jadi macam saya terangkan tadi lah, untuk harta lebih 2 juta, Mahkamah Tinggi Sivil, dan kurang 2 juta di pejabat pusaka kecil. Okey, kita go through ke pejabat pusaka kecil dulu. Apa yang proses ataupun pengurusan pusaka di pejabat pusaka kecil ni? Okey, yang pertama, bila dah meninggal dunia, waris tadi kena buat apa? Kumpul semua dokumen. Okey, arwah ayah ni ada tanah. Geran tanah ada tak? Lepas tu, bila dah meninggal, misalnya CJ mati. Kemudian, okey, CJ nikah. Isteri masih hidup, CJ nikah ada tak? Kemudian, semua dokumen tadi kita kumpul lah. Waris-waris punya dokumen, kad pengenalan waris,
Kemudian kita akan mohon pusaka di permohonan pusaka tadi, kita buat permohonan borang A lah. Bila dah isi borang A, hantar semua dokumen, kita akan buat pemfailan kes pusaka. Okay, contoh tanah ada kat Kedah satu, dekat Johor satu. Jadi banyak tempat. Jadi kita ambil satu tempat saja. Contoh paling dekat Perlis. Ataupun ada tanah kat Perak, jadi kita pergi Jabat Pusaka Kecil Perak. Dekat sini kita pergi hantar semua dokumen tadi. Kemudian ada satu jawatan kuasa ni, yang mana dia akan nilai harta tadi. Okey, ada cash dekat bank, ada tanah, ada rumah, ada kenderaan, saham syarikat. Jadi semua akan dinilai berapa jumlah pusaka tadi. Contoh kalau kata, ush, kira 2 juta ni, ataupun 2 juta ke atas. Jadi, kes tadi akan dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil. Itu urusan lawyer lah. Kena ada lawyer, kena ada wasi, pentadbir semua. Dan kemudian, kalau kurang daripada 2 juta, kes tadi akan dibawa ke, masih di Jabat Pusaka Kecil lah. Jadi dia akan pergi ke step seterusnya. Bila dah hantar semua, dah nilai semua, complete. Okey, kemudian perbicaraan. Yang mana bicara kuasa ni, bukan semua waris hadir. Biasa yang hadir ialah 2 orang, iaitu pemohon dan juga pentadbir. Jadi 2 orang tadi wajib datang untuk bicara kuasa. Jadi waris yang lain tu tak perlulah ramai-ramai. Kalau 100 orang takkan nak datang masuk dalam bilik bicara kuasa kan. Jadi waris yang tak hadir tadi boleh isi borang DDA. Dan nanti adalah saya terangkan pasal borang DDA nanti. Okey, seterusnya bila dah bicara kuasa, dapat perintah pembahagian. Okey, bila dapat perintah pembahagian tadi, borang E, yang mana boleh ke pejabat tanah. Pergi pejabat tanah, kita turun milik. Yang mana geran tadi, nama si mati, kita dah boleh letak nama kita. Okey, bincanglah nak letak semua nama ke, letak seorang nama ke. Nanti waris tadi bincanglah sebelum bicara kuasa. Jadi pentinglah lepas dah dapat perintah pembahagian tu, jangan lupa pergi pejabat tanah. Tukar nama. Nanti dapat perintah pembahagian, tunggu je lah. Kena ada step seterusnya lah. Kena tukar nama dekat pejabat tanah. Okey, kemudian jika ada permohonan untuk ulang bicara, contoh harta ada tertinggal lah. Tiba-tiba datang, ada harta dah pula dekat ni, dekat Ipoh. Jadi kena ulang bicara balik lah untuk yang harta yang tertinggal. Itu isi borang P balik lah. Okey, seterusnya, ni borang A lah. Ini antara contoh borang A. Yang mana borang A tadi kita hantar dengan apa? Maklumat si mati. Arwah bapa meninggal, si J mati, maklumat waris. Kad pengenalan waris, jika ada waris yang telah meninggal dunia pun kena lampirkan juga. Kad si J mati, lepas tu si J nikah. Untuk harta tak alih, maklumat hutang semua kena kita senaraikan, kita bagi dekat Pejabat Pusaka Kecil. Dengan borang-borang A ni lah. Okey, ini yang step pertama lah. Okey, yang dokumen yang kita perlu tadi, ini antara dokumen lah. Okey, bukti kematian. Masa meninggal tu, bukti kematian, si J mati. Mesti ada kan si J mati. Jadi, kalau kata meninggal lama, sebelum merdeka tu, macam mana tu? Kita kena ni lah, usaha pergi ke JPN ke. Jadi kalau kata, adalah kita punya ni, kita nak trace kan. Jadi pandai-pandai lah. Maksudnya, kita ni lah, ada cara dia lah. Okey, kemudian ialah bukti waris. Sebagai contoh, salinan kad pengenalan. IC ni kena bagilah. Jangan tak bagi pula. Nanti tak dapat harta. Kemudian sijil kelahiran. Kalau untuk anak bawah umur lah. Salinan bukti pernikahan. Okey, untuk harta pula, salinan hak milik. Geran tanah, SNP, carian rasmi. Kalau macam akaun bank, penyataan akaun, saham. Untuk kenderaan, kita ada geran lah. Okay, seterusnya penilaian harta tadi, JPPH tadi dibuat di Pejabat Pusaka Kecil. Yang mana jawatan kuasa tadi dia akan tentukan harta tadi ni, si mati ni, nak teruskan prosiding untuk bicara kuasa ke nak pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi Pejabat Pusaka Kecil lah yang tentukan, bukan kita. Jadi tugas Pejabat Pusaka Kecil. Okay, seterusnya perbicaraan pusaka yang mana nanti waris akan diberi notis panggilan bicara lah, iaitu borang D. Dia akan keluarkan sebelum 15 hari lah sebelum tarikh perbicaraan. Jadi kalau waris tu tak datang,
Setelah 3 kali kita bagi notis, jadi permohonan tadi akan dibatalkan dan kena mohon semula lah. Jadi kita bicara kuasa ni, kita hadirlah yang 2 orang tadi, pemohon dan juga pentadbir. Okey, kehadiran pembicaraan, okey, semua pihak yang dikehendaki hadir, iaitu pemohon tadilah. Ini kemudian waris yang tak dapat hadir tadi, biasa kita beri borang DDA. Kemudian kita bawa semua dokumen asal. Yang mana bicara kuasa tadi, kalau boleh semua dokumen, semua borang lengkap. Jangan kita bawa dokumen, ada satu borang DDA tak cop. Kena reject, ulang balik. Kena tunggu dalam 4 bulan setengah jugalah. Jadi make sure masa kita nak hantar tu, semua checklist borang semua ada. Jadi supaya bila kita masuk bilik bicara kuasa tu, masuk 5 minit, terus settle, dapat perintah pembagian, boleh dah tukar nama. Jadi sebenarnya adalah orang cakap dokumen ni sebenarnya kita kena kena kumpul cepat-cepat, semua kena tanda tangan, cop semua, kena lengkap lah semua, baru masuk bicara kuasa. Kena prepare lah awal. Okay, seterusnya pembayaran perintah pusaka kecil. Okay, yang mana untuk permohonan pertama biasa RM10 lah cas yang dikenakan. Kalau ini untuk harta, okay, contoh macam tanah tadi ataupun nilaian pusaka tadi, kira dalam RM50,000 ke atas. Jadi kita cas 0.2% daripada nilaian harta tadi. Saya dah bagi contoh nanti ke belakang. Okey, untuk ulang bicara pula, untuk batal pemegang amanah, caveat, pendaftar atau pentadbir, RM30. Ini cas di pejabat pusaka kecil lah, bukan cas oleh wasiat syubhat. Okey, kalau ada harta tertinggal, dicas baliklah 0.2% daripada nilaian harta tadi. Okey, untuk pengurusan pusaka di Mahkamah Tinggi Sivil, okey, untuk harta yang lebih 2 juta, okey, bila si mati tadi dia ada wasiat pentadbiran, dia ada lantik pentadbir. Jadi dekat sini dia perlu dapatkan surat kuasa probate, kemudian perintah pembahagian. Kalau tak ada wasiat tadi, jadi kita perlu ada surat kuasa mentadbir, kena lantik lah, kena ada LA. Kemudian baru untuk perintah pembahagian, nak bagi tanah, nak turun nama dan geran kan. Okey, surat kuasa pentadbiran tadi. Surat kuasa probate ni, si mati menyediakan dokumen wasiat pentadbiran yang mana masa hidup tu dia lantik seorang wasi. Jadi bila dia meninggal, wasi tadilah yang teruskan. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau kita tak lantik wasi masa hidup, yang mana kita perlu mohon surat kuasa mentadbir. Okey, surat kuasa mentadbir. Surat kuasa probate ni yang mana bila ada kematian, ada dokumen wasi, dekat sini ada penyediaan affidavit lah. Dan kemudian wasi dan saksi tadi akan tanda tangan affidavit, kemudian kita filekan ke mahkamah. Dan untuk bicara inilah, cuma proses di pejabat pusaka kecil dan Mahkamah Tinggi Sivil tu, orang cakap apa, banyak beza je lah. Jadi kalau macam dekat pejabat pusaka kecil ni, kita tak perlukan lawyer. Tapi dia punya, orang cakap apa, lengthy lah. Dia pengurusan tu agak lama. Tapi kalau Mahkamah Tinggi Sivil ni, kita kena ada lawyer. Kemudian kita punya pengurusan pusaka tu biasanya cepatlah berbanding pejabat pusaka kecil. Okay, surat kuasa mentadbir ni tadi, dia ada kematian, dia tak ada wasi. Jadi bila tak ada wasi, dia tambah lagi satu step dekat sini, iaitu lantik pentadbir. Kemudian kita sediakan affidavit dan tanda tangan affidavit. Bila dah lengkap, kita filekan ke mahkamah. Bila dah filekan, kita akan dipanggil lah untuk perbicaraan surat kuasa mentadbir. Kemudian ada lagi step, bond jaminan. Yang mana kalau harta tadi, pusaka tadi, si mati tadi, pusaka dia 3 juta. Jadi kena ada 2 orang penjamin. Yang mana seorang tu 3 juta, seorang tu 3 juta. Jadi ini untuk kes yang mana dia tak lantik wasi, pentadbir masih hidup. Jadi masa kita hidup ni, kita nak minta orang jadi penjamin kita pun susah kan. Jadi macam mana bila kita dah meninggal, waris kita nak cari 2 orang penjamin tadi. Jadi agak sukar lah. Okey, kemudian perbicaraan bond jaminan dan surat kuasa mentadbir tadi akan diperolehi lah. Okey, untuk distribution order pula, setelah dapat surat kuasa probate tadi ataupun surat kuasa mentadbir, okey, waris tadi akan bermuafakat lah. Kemudian akan diberikan perintah mahkamah syariah. Kemudian penyediaan affidavit dan tanda tangan affidavit, pemfailan ke mahkamah, dan bila dah filekan semua,
dapat perbicaraan tarikh untuk bicara perintah pembahagian. Okey, dapat perintah pembahagian tadi, distribution order. Okay, dia bolehlah ke pejabat tanah untuk tukar nama dan geran tadi kan. Cuma tadi lah, dia bezanya macam tadi, pejabat pusaka kecil, tak ada perintah pembahagian. Yang mana itu di pejabat pusaka kecil lah. Tapi di Mahkamah Tinggi Sivil, distribution order, perintah pembahagian jugalah. Dia sama lah, cuma lain-lain institusi dan prosedur pun agak berlainan lah. Okey, ini charge untuk wasiat syok berhad lah. Okey, macam pusaka kecil. Okey, untuk harta kurang 2 juta dan ada hartanah, harta tak alih. Okey, permohonan kali pertama borang A tadi, jika ada kematian 1 hingga 2 lapis, cas perkhidmatan adalah sebanyak RM6,000. Okey, yang kedua, 3 hingga lapisan. 3 hingga 5 lapisan yang mana cas sebanyak RM8,000 dan seterusnya. Okey, ini untuk pusaka besar yang kolom yang bawah ni. Jadual di bawah, bila kita bawa kes ke Mahkamah Tinggi Sivil, yang mana jika ada harta alih, okey, surat kuasa mentadbir tadi perlu kita dapatkan, perintah pembahagian juga perlu kita dapatkan. Tapi kalau kita ada tanah saja, kita just mohon perintah pembahagian lah. Cuma tu lah, macam wasiat syok berhad, kita ada promosi pengurusan pusaka 30% diskaun. Yang mana untuk kes yang arwah bapa tadi, saya untuk itu 3 lapis kematian yang mana RM8,000. Jadi setelah diskaun diberikan adalah sebanyak RM5,600. Okey. Ni antara cas-cas yang ni lah. Cas di sini mengikut lapisan kematian lah. Jadi untuk harta yang kurang daripada 5 juta, 5 juta adalah dia punya kriteria dia dan cas keseluruhan dia. Yang mana cas tu mengikut perintah lah kalau di Mahkamah Tinggi Sivil. Tapi urusan pusaka sangat cepat. Sebab mudah lah. Dia tak lengthy macam dekat pejabat pusaka kecil. Okey. Ni kalau ada cas pindaan, ada nak pindah waris ke apa, jadi kena bayaran jugalah. Nak pindah pembahagian hartanah. Ini kalau wasiah dilantik sebagai wasi, ni cas-cas yang dikenakan lah. Okey. Jadi kalau kita urus sendiri pusaka ni, macam ni, kita upah lawyer. Dekat Mahkamah Tinggi Sivil, akta probate berapa? 5%. Jadi lepas cas 5% tu, dicas pula kita. Cas lawyer, cas rampaian yang lain. Jadi dia naik sampai 9%. Tengok ni. Jumlah harta tadi keseluruhan 3 juta lebih. Cas dia 9%. 297. Ini cas lawyer lah. Contoh cas yang dikenakan. Yang mana ni tidak termasuk fee rampaian. Yang 5% lah. Ini dah termasuk lah. Jadi 9%. Jadi lawyer ni dia ada cas-cas yang tersendiri lah. Jadi bila 5% daripada cas probate tadi campur cas lawyer, jadi tinggilah cas tadi. Okey, bagaimana harta yang telah ditetapkan penama? Jadi contoh harta yang tak penama macam mana? KWSP, tabung haji. Okey. Mengikut fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam, penama yang diamanahkan tadi buat apa? Dia kena laksanakan wasiat semati ataupun wasi tadi wajib bahagi harta pusaka tadi kepada waris tadi ikut apa? Agihan secara faraid. Kalau ada penama, kena bahagi secara faraid. Tapi kalau ada hutang, kena bagi hutang dulu lah. Okey, apakah ganjaran terbitan atau pencen kategori pusaka? Okey, tidak termasuk harta pusaka si mati. Yang mana kalau bapa kita meninggal dunia ada pencen, pencen tadi, jadi pencen tadi tak boleh, dia bukan dalam kategori pusaka lah. Yang mana yang dalam Akta Pencen 1980, hadiah kerajaan kepada tanggungan kaki tangan itu apabila kaki tangan itu meninggal dunia. Jadi pencen tadi bukan harta pusaka si mati. Tanggungjawab pengurusan pusaka. Okey. Di sini ada 2 tanggungjawab. Okey. Wasiat syok berhad, tanggungjawab dia untuk apa? Penyediaan dokumen permohonan. Jadi nak mohon borang A, wasiat syok yang uruskan. Carian rasmi tanah, failkan permohonan pusaka, sediakan dokumen berkaitan, hadiri bicara, dapatkan surat kuasa mentadbir, perintah pembahagian daripada pejabat pusaka kecil ataupun Mahkamah Tinggi Sivil.
Yang ni semua wasiat syokberhat buat. Ini saja. Yang lain semua waris buat. Waris buat apa? Waris kumpul dokumen. Jadi dokumen apa? Waris kumpul dokumen, waris. Yang mana jika masih hidup, kad pengenalan. Jika sudah meninggal dunia, kita kumpul sijil kematian. Kemudian kalau ada sijil nikah, pasangan, perlu dilampirkan sekali lah. Okay, kemudian tanda tangan dokumen yang berkaitan. Nanti kalau wasiat syok hubungi waris-waris tadi, kena tanda tangan, dokumen, borang DDA kena isi apa semua. Okay, bermesyuarat terhadap cara pembahagian pusaka. Jadi, kita sebelum bicara kuasa tadi, kita kena mesyuarat, kita bincang dengan waris-waris tadi. Jadi kita bincang sama ada nak bahagi ikut faraid tadi, ataupun bahagi sama rata, ataupun kita nak lepas hak secara percuma atau berbayar, atau kita nak jual tanah tadi. Jadi kemudian yang perlu hadiri perbicaraan kuasa tadi, dua orang tadilah, pemohon dan juga pentadbir. Kemudian selepas kita dapat surat kuasa pentadbir, tapi kita ada tanah, kita ambil perintah pembahagian. Surat kuasa pentadbir ni biasa kita nak keluarkan duit dalam tabung haji, dalam bank kan. Jadi untuk tanah tadi, perintah pembahagian, kita pergi ke pejabat tanah untuk tukar nama. Jadi waris tadi perlu bincang lah. Nak letak nama siapa dalam ni geran ni? Kalau ada 10 waris, nak letak 10 ke? Nak letak 5 saja ke? Nak letak 1 saja ke? Jadi waris tadi perlu bincang lah. Okay. Okay, seterusnya saya nak terangkan mengenai kematian berlapis. Okay. Okay. Seperti yang kita tahu, arwah bapa telah meninggal dunia, itu arwah Haji Muhammad Noor, telah meninggal dunia, kemudian meninggalkan waris-waris tadi, isteri pertama dan anak-anaknya, isteri kedua dan anak-anaknya. Kemudian isteri pertama telah meninggal dunia dan waris isteri pertama ialah anak-anaknya lah. Kemudian bila anak isteri pertama tadi meninggal dunia, waris faraidnya ialah anak isteri anak-anak dia lah. Jadi kita di sini wasiat syokberhat cas kematian berlapis ni sebanyak 3 lapis, iaitu RM8,000. Jadi setelah kita bagi diskaun 30%, cas yang diberi ialah sebuah harga yang saya telah beri ialah RM5,600. Jadi kematian berlapis ni sebab apa? Sebab bila bapa meninggal dunia, pusaka bapa tidak diuruskan. Kemudian isteri tadi meninggal dunia, berlaku 2 lapis kematian. Waris-waris tadi pun tak dapat. Isteri pertama tak dapat pusaka. Kemudian isteri pertama telah meninggal dunia. Jadi bila dah meninggal dunia, pusaka isteri tadi, yang bahagian suami tadi, dia tak dapat. Kemudian dia telah meninggal dunia. Jadi bahagian pusaka dia tadi akan diwarisi oleh anak lelaki, anak perempuan tadi. Kemudian bila anak lelaki tadi meninggal dunia, jadi bahagian bapa yang dapat kat isteri pertama, bahagian isteri pertama dapat kat anak lelaki, kemudian anak lelaki tu meninggal dunia. Jadi dekat sini berlaku 3 lapis kematian. Bapa meninggal, isteri tak dapat. Kemudian bila isteri meninggal dunia, pusaka tadi, waris tadi tak dapat pusaka. Kemudian pusaka bila anak lelaki meninggal, waris tadi iaitu isteri, anak-anak dia. Kira di sini pemohon telah meminta untuk kita uruskan pusaka arwah bapa dululah. Jadi kat sini bila 3 lapis kematian, kita cas untuk 3 lapis kematian lah. Setelah diskaun itu RM5,600. Okey, dan kemudian saya ada tunjuk pengiraan nanti di belakang. Okey, seterusnya. Okey, pembahagian pusaka. Bila dah meninggal, tak ada perancangan, tak ada hibah apa semua, tak ada wasiat. Inilah pembahagian pusaka, iaitu menggunakan agihan secara faraid. Okey, solusinya faraid. Kita tahu bahagian faraid kita. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jadi kita nak bahagi tadi ikut faraid, ataupun kita nak bahagi ikut sama rata, muafakat. Kita kata, wish, tak apalah, kita bagi sama rata lah. Kalau semua setuju, semua setuju. Ataupun ada waris yang nak lepas hak, itu takhuruj. Yang mana nak lepas hak tadi secara berbayar ataupun percuma. Ataupun semua dah muafakat nak kata, tak apalah, semua dah ada harta, dah ada rumah, nak jual. Kita jual, kita bahagi ikut faraid. Contoh tanah tadi RM300,000. Jadi bila jual, masing-masing dapatlah bahagian dalam ringgit Malaysia. Jadi di sini waris kena bermuafakat, kena berbincang, berdiskusi apakah solusi kepada pembahagian tadi.
Jadi waris tadi bincang, kemudian baru hadir bicara kuasa, baru dapat perintah pembahagian. Okey, seterusnya pendaftaran perintah. Tadi dah habis bicara kuasa, dapat perintah. Perintah pembahagian tadi pergi kat mana? Pejabat tanah kita pergi pejabat tanah. Ini perintah pembahagian. Nak turun milik, nama tadi, geran semua. Ada banyak nama lah. Kalau 10 waris, 10 waris lah. Okey. Ini kalau macam ada rumah, syarikat pemaju tadi, pendaftaran sebagai pentadbir, institusi berkenaan, ini contoh untuk kes lain lah. Kemudian kenderaan. Jika ada kenderaan, okey, bila ada kematian, kenderaan tadi perlu diperbarui lesen kenderaan road tax tadi. Dalam masa, kira 6 bulan sekali, kena renew. Tapi within dalam masa 3 tahun. Tapi kalau dah lebih 10 tahun, 20 tahun tu, memang tak boleh nak renew lah. Nak tukar nama apa semua, urusan pusaka semua susah lah. Jadi memang dalam undang-undang Malaysia ni, dalam 3 tahun je. Jadi kalau bila ada kematian, dalam masa 6 bulan tu, kita urus pusaka. Tapi kalau belum dapat surat kuasa mentadbir lagi, belum dapat perintah bahagian, jadi kita renew lagi 6 bulan. Tapi kalau renew sampai cukup 3 tahun je. Lepas tu tak boleh renew. Okey. Okey, seterusnya ialah akibat lewat dan tidak menguruskan harta pusaka. Apa kalau kita tak urus pusaka tadi? Dah 30 tahun meninggal, tak urus, tengok harta dah tadi terbengkalai. Naik lalang semua, tanah tu, tak rupa tanah dah, macam hutan dah. Kemudian urus niaga dibekukan. Yang mana bila si mati meninggal dunia, geran tadi masih nama si mati. Kita nak jual tanah tadi, nak tukar nama geran tanah tadi, tak boleh. Wang pangkasan pengambilan tanah jika ada diserahkan kepada waris yang berhak. Kalau ada waris yang berhak, inilah. Nanti Kak Maria terangkannya mengenai wang pangkasan ni. Okey, nama tidak didaftarkan pada dokumen hak milik. Yang mana dah nama geran tu nama si mati. Kita nak jual pun nanti masih nama si mati. Kemudian status pemilik tidak rasmi. Kemudian bilangan waris tadi akan berlapis lah. Contoh bila arwah bapa meninggal, dia tak urus. Kemudian isteri meninggal, anak-anak meninggal. Daripada waris tadi 5 orang, tiba-tiba 10 orang, 20 orang. Jadi bila makin banyak lapisan kematian, waris tadi makin ramai. Jadi bila makin ramai, kita minta kad pengenalan, nak minta sijil mati pun susah. Waris-waris tadi duduk kat rumah pusaka tak nak keluar. Nak duduk situ. Ini masalah lah. Dan cukai tanah tidak dijelaskan. Duduk kat rumah pusaka tapi cukai tanah tak bayar. Kemudian ada risiko hilang dokumen penting. Geran hilang. Lepas tu bila pergi pejabat tanah, dah nama orang lain. Jadi di sini pentingnya kita urus pusaka secepat mungkin. Supaya tidak berlakulah perkara-perkara yang seperti ini. Okey. Urus pusaka waris terbela. Okey, bila kita urus pusaka, waris-waris kita pun dapat mewarisi pusaka kita. Dan waris-waris tak adalah masalah harta buku, tanah terbiar dan sebagainya. Okey. Okey, kita dah hampir ke penghujungnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, tadi Cik Zuhaimi tanya pasal hutang. Kak Maria dah jawab Okey, kita dah habis sesi kita. Okey, kalau ada persoalan boleh boleh unmute. Sekarang dah 9.52. Kak Maria ada nak tambah apa ke? Tadi, Assalamualaikum. Tadi Siti cakap nak suruh Kak Maria terangkan tentang pampasan ke? Kalau tak ada kaitan tak apa kan Kak Maria? Tapi tak ada kaitan pun dalam kes ni kan? Tak apa. Tak ada. Tak ada. Kalau ada soalan boleh unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah, kalau hari ini berlaku kematian, bila patut waris mulakan proses penyelesaian harta pusaka? Kalau nak ikutkan secepat mungkin. Kalau hari ini berlaku kematian,
sebaiknya secepat mungkin. Kalau kami kat Wasia Shop, kalau klien tu buat perancangan dengan kami, selalunya kami akan buat khutbah pusaka dalam masa 2 minggu ke sebulan khutbah pusaka. Masa khutbah pusaka tu kami akan dapatkan dokumen-dokumen mana yang tak lengkap lagi dan kami akan proceed filekan. Sebab tu kalau dekat Wasia Shop, pelanggan-pelanggan kami yang merancang dengan kami, selalunya pusaka mereka selesai di bawah setahun. Okey, saya tanya soalan tu sebab kita biasanya lah kita kan akan sensitif lah kan bila ada kematian, bila kita nak percepat. Mungkin ada yang sensitif. Benda ni saya rasa common dekat mana-mana keluarga pun akan terasa lah kan. Orang Betul. masih, orang kata bersedih, tiba-tiba ada orang cerita pasal harta kan. Makin mungkin buatkan orang makin sedih lah kan. Betul, saya setuju. Ingat tak tadi Puan Siti ada cerita tentang stop? Stop iaitu sikap. Sikap dan culture orang-orang Melayu. Saya kata orang Melayu sebab yang banyak harta berkut ialah orang Melayu Islam. Kenapa? Sebab orang kita suka kepada kebiasaan, suka kepada culture. Kalau orang meninggal tu, jangan urus pusaka cepat-cepat. Nanti kalau ada yang nak bertanya, saya nak tanya pasal pusaka. Akan ada yang berkata, apa ni baru meninggal, kubur pun belum, kubur pun merah lagi. Dah sibuk pasal harta. Betul tak? Kita selalu dengar macam tu kan? Sama ada, ni tak sensitif lah ni. Satu. Duanya, ni lapar harta lah ni. Tetapi kita ni kena berbalik kepada Islam, kepada syarak. Dalam Islam, kita dituntut untuk menguruskan pusaka secepat mungkin. Kenapa? Pertama, kerana nak mengelakkan berlakunya ada orang yang terambil hak orang lain. Sebab dia momen je orang tu meninggal, harta dia dah jadi pusaka. Bila harta dia dah jadi pusaka, ada bahagian orang-orang lain kat dalam tu. Jadi ada orang yang mungkin rumah tu rumah dia. Tetapi waris dia tak semua duduk kat situ. Ada duduk tempat lain. Dan mungkin waris yang tak duduk kat situ sebenarnya tak reda pun. Orang tu duduk kat situ, waris lain yang duduk kat situ. Sebab tu dalam Islam disuruh urus cepat supaya tidak ada orang lain yang akan menambil hak orang lain. Dua, tidak ada waris yang akan teraniaya. Tiga, tidak berlakunya waris berlapis. Macam sekarang kan dah ada 3 lapis. Saya dengar 21 tahun kan Haji Maknum meninggal. After 21 tahun dah ada banyak kematian. Kita tak nak tu sebenarnya. Kita tak nak lagi waris mati. Bila seorang waris mati, dia meninggalkan waris lagi ramai. Jadi daripada mulanya arwah Haji Maknum meninggalkan mungkin berapa? Isteri 2, anak 4 dia. Patutnya 6 je waris dia. Sekarang dah jadi banyak. Dia akan jadi lebih susah kan? Dan tiganya, dokumen dah tak ada. Nak cari dokumen kat mana? Betul tak? Jadi kalau kita ikut perasaan, memang sebab tu, kalaulah baru meninggal dan keluarga tu bersedih. Sebab tu kami di Wasia Shop meminta mempromotkan perancangan harta sebelum kematian. Bila berlaku kematian, waris tak akan diganggu. Sebab yang akan menguruskan pusaka ialah Wasia Shop. Satu, dokumen telah diberikan kepada kami oleh tuan punya harta semasa dia hidup. Kami cuma perlu datang buat khutbah pusaka, nak tengok je lagi. Ada tak penambahan hutang atau pengurangan hutang? Ada tak penambahan harta? Ada pengurangan harta? Tu kalau merancang awal-awal dengan Wasia Shop lah. Jadi tak adalah emosi waris terganggu. Sebab yang beremosi tu waris. Yang affected tu waris. Sebab ada emotional attachment kan. Tetapi orang ketiga, pihak ketiga, macam kami Wasia Shop, bukanlah kata kami tak ada perasaan, orang dah meninggal kami tak sedih. Ya, kami sedih juga. Tetapi kami tak ada emotional attachment. Menjawab tak, Encik Zuhelmi? Ya, menjawab. Terima kasih. Ada soalan apa-apa lagi ke? Saya ada satu lagi soalan.
Silakan. Kalau tak semua waris setuju untuk buat penyelesaian, adakah kita boleh proceed dengan proses lah ataupun tak boleh? Okey, dia ada dua cara. Satu, kalau kita pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil, kita boleh gunakan mahkamah untuk memanggil waris tu datang. Maknanya mahkamah akan paksa mereka datang. Kalau tak datang, mereka kena sapina semualah. Tapi itu costly. Kalau nak pergi ke pejabat pusaka kecil juga, boleh je. Masih boleh urus pusaka jika sekiranya waris ada yang tak bekerjasama. Ini kira waris tak bekerjasama ke waris tak dapat di locate, tak boleh dijejak. Mana satu Cik Zuhilmi? Dia ada dua. Uh, Mungkin ada yang tak bagi kerjasama lah, mungkin lah kan. Okey, kalau waris tak bekerjasama, jadi si pemohon nanti dia perlu membuat pembuktian yang dia telah berusaha untuk mendapatkan kerjasama daripada waris tu. Contohnya, mungkin dia hantar WhatsApp, hantar email, minta kerjasama, minta IC. Dan semua tu dia boleh dokumenkan dan dia buat surat akuan mengatakan waris tak nak bekerjasama dan benda tu bolehlah dijadikan nanti sebagai bukti yang waris tu tak nak bekerjasama. Tetapi bahagian waris tu tetap tidak akan hilang. Apa akan terjadi ialah bahagian waris tu akan diasingkan dan disimpan oleh amanah raya. Jadi sebenarnya jika waris tak bermuafakat, akan lebih menyusahkan waris yang tak muafakat tu. Sepatutnya sekali bicara, diurus, semua dapat. Tetapi sebab dia tak bekerjasama, bahagian dia saja dia ke amanah raya. Dia kena urus sendiri. Maknanya orang lain semua dapat bahagian, dia tak Dia dapat. tak dapat. Ya. Jadi berbaloi tak kalau dia tak nak bekerjasama? Tak berbaloi lah. Ha. Jadi kalau ada antaranya yang rasa macam tak nak kerjasama, cakap kat orang tu, rugi tak kerjasama. Bekerjasama ni mudahkan urusan orang waris-waris yang lain, insya-Allah Allah balaskan. Macam dalam kes ni sebab lapisnya dah banyak, dah 3 lapis dan waris pun dah ramai. Kemungkinan nak dapat dokumen tu memang susah, tapi tak pasti juga. Kadang-kadang sebab mereka tak payah nak buat, so mereka bagi je IC. Yang jadinya lambatnya kalau mereka kena pergi bicara tu. Betul tak? Nak turun pergi bicara, nak pergi, tak payah. Sekarang ni pemohon dengan pentadbir je yang pergi. Yang lain sign borang DDA je. Kita pemudahkan lagi kerja-kerja waris. Ada soalan lain lagi ke Encik Zuhilmi? Kalau kita kata pentadbir ni actually dia daripada kalangan waris ataupun dia third party orang lain? Kalau diurus di Mahkamah Tinggi Sivil, siapa pun boleh jadi pentadbir. Tapi kalau diurus di pejabat pusaka kecil, pemohon, pentadbir semua tu mestilah dari kalangan waris faraid. Bukan waris nasab saja tau. Dia mestilah waris faraid. Orang-orang yang berhak ke atas pusaka tu saja yang boleh. Ada lagi? Saya tak ada soalan lain. Mungkin ada waris lain ada soalan. Ada siapa yang kurang faham ke? Berkenaan pembahagian macam mana? Ada soalan ke pembahagian faraid? Assalamualaikum. Saya Nozia binti Muhammad Nur. Nak tanya tentang lokasi tanah tu kalau kita tak tahu. Boleh ini ke? Lepas tu tanah yang berkongsi. Lokasi tanah tu macam Puan Siti cakap tadi, dokumen kita tak boleh dapatkan. Sebab itu memang waris kena cari. Satunya, macam mana kami nak tolong kalau lokasi tanah pun waris tak tahu. Kalau waris pun tak tahu, macam manalah kami nak tahu? Kan? Sorry Puan Maria.
Contoh mungkin soalannya, contohnya kami tak tahu semua harta kan. Tadi saya tengok skop WSB, dia ada skop kata buat carian kan. Mungkin dalam skop carian tu dia boleh trace benda ni dekat mana, tanah ada berapa. Carian kena base kepada cukai tanah. Carian kena base kepada lot, nombor lot. Kenapa kami buat carian? Sebab pejabat pusaka kecil, Mahkamah Tinggi Sivil, dia tak terima geran sahaja sebagai dokumen hartanah. Dia tak terima SMP sahaja sebagai dokumen hartanah. Mereka nakkan carian rasmi. Untuk kami buat carian rasmi, klien mesti beri kami dokumen hartanah. Contoh geran atau SMP atau cukai tanah. Bukannya kami cari tanah tu, tak. Tapi saya boleh suggest, apa saya boleh suggest, sebab Puan Siti ada cakap dengan saya tadi, apa saya boleh suggest, cuba cari kod-kod ada cukai tanah yang lama. Dari cukai tanah tu, boleh pergi tengok. 1. 2, tapi sebab ada 21 tahun kan, boleh tanya adik-beradik arwah Cik Makno ni, tanah dia kat mana, cari kat pejabat tanah tu. Cuba tanya IC. Sebab selalunya IC tak boleh nak trace tanah. Tu. Duanya saya risau sebab kat Malaysia, di bawah kanun tanah negara, jika sekiranya tanah tu tidak diusahakan pada jangka masa yang lama dan ada pihak yang realize, pihak yang notice, dia pergi claim tanah tu dan orang tu bayar cukai dan dia akan mengikut prosedur sampai satu step tu dia akan war-warkan permohonan dia tu. Bila di permohonan tu dia war-warkan, dipaparkan dan tiada tentangan, tanah tu jadi hak milik dia. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang kita dengar, oh tanah tu dulu tanah atuk, tiba-tiba dia jadi tanah orang lain. Sebab cukai tanah tak berbayar. Bila cukai tanah tak berbayar dan tanah tu tak diusahakan, kerajaan boleh serahkan tanah tu kepada orang lain pula. Jadi dalam 21 tahun, kalau tak tahu kat mana bahagian tanah arwah tu, agaknya bayar tak cukai tanah tu. Cuba tanya dekat wife dia, dekat wife ataupun dekat adik-beradik dia. Mungkin mereka ada geran berkongsi. Geran kongsi, dalam satu geran tu ada nama arwah Haji Makno. Cuba tanya. Dari situ kita boleh buat juga. Dia kalau geran kongsi ni maknanya lokasi tanah tu dia sebelah menyebelah lah kan? Baru kongsi geran. Bukan. Geran kongsi ni dalam satu geran tu banyak nama. Tanah tu 2 ekar. Dalam tu ada 5 nama, 10 nama masuk melalui pusaka. Jadi macam Encik Makno ni, adik-beradik dia berapa orang yang masih hidup? Ada tak? Kenal tak? Tak ada yang kenal kat sini. Arwah Haji Makno ni ada tak adik-beradik? Salah satu cara nak cari ialah dengan jumpa adik-beradik dia, tanya. Takutnya arwah Haji Makno ni dapat tanah tu melalui pusaka arwah ayah dia dulu. Masuk nama sama-sama dengan adik-beradik dia. Dia tak ada adik-beradik. Jadi yang bayar hasilnya saya. Okay. Ada Hasil cukai memang kan? ada bayar. Tapi saya tak tahu lokasi mana. Dari Hasil cukai-cukai nombor boleh? lot ada. Nombor lot ada apa? Boleh buat carian. InsyaAllah. Okey. Dari situ boleh buat carian. Janji bayar cukai, dari situ kita boleh buat carian. Pergi pejabat tanah, dia akan bagi kita boleh dapatkan lot dia, kita boleh gunakan lokasi guna maps, Google Map. Kita boleh pinpointkan kat mana tanah tu. Boleh. Boleh supply kami dengan cukai tanah tu. Dengan tu kami boleh buat carian.
Ada lagi ke? Sebab kat sini ada 3 kes dah sebenarnya. Satu, kes pusaka arwah Encik Mak Noh. Satu lagi, kes pusaka isteri pertama. Sebelum tu saya nak tanya, semasa arwah Mak Noh ni meninggal, kedua-dua isteri masih isteri dia kan? Betul tak? Betul. Okey. Sebab kadang-kadang dia orang kata isteri pertama, isteri kedua, isteri pertama tu sudah bercerai, salah faham. Tapi kalau masih isteri, masa dia meninggal dan masih lagi isteri, kedua-duanya ialah waris. Waris. Dia betul. Lepas tu ya. Sebab dia ada isteri pertama, isteri kedua, waris isteri pertama tu berbeza dengan waris isteri kedua. Jadi kita tak boleh urus saja Mak Noh saja. Haji Mak Noh punya arwah Mak Noh ni kita diurus, arwah isteri pertama pun kena diurus dan arwah anak lelaki tu pun kena urus. Jangan tunggu sampai lama-lama. So kalau 3 lapis ni maknanya dia settle tiga sekaligus lah kan? Tak. Salah. Kita urus pusaka mengikut orang yang meninggal. Okey. Kes pertama yang 3 lapis ialah pusaka arwah Haji Mak Noh. Sebab apa dia 3 lapis? Bila dia meninggal, dia meninggalkan 2 isteri, 4 anak. Tu lapis pertama, waris pertama dia. Okay. Tapi pusaka tak diurus lagi. Isteri dia pula meninggal. So bahagian isteri ni, sebab dia ada 2 isteri, so setiap isteri akan dapat 1/16. Bahagian isteri ni, 1/16 bahagian isteri pertama ni, akan diwarisi pula oleh anak-anak isteri pertama. Situ dah lapis kedua. Anak sulung isteri pertama pula meninggal. So bahagian yang anak sulung ni dapat daripada bahagian mak dia tu akan diwarisi pula oleh anak dan isteri dia, isteri dan anak-anak dia pula. Lapis ketiga. Untuk Haji Mak Noh saja 3 lapis. Itu kita panggil 3 lapis. Dah berlaku kematian yang bertukar waris 3 kali. Satu. Untuk arwah isteri, daripada arwah isteri kepada anak lelaki, kepada cucu. 2 lapis je. Itu kes yang berbeza. Itu kes lagi satu. Untuk kes yang 1 hingga 2 lapis, kita charge RM6,000. Dan untuk kes anak lelaki yang meninggal tu, dia masih lagi baru lapis pertama. Sebab baru meninggal kan, lapis pertama. Tu kes yang lain pula. Tapi tak semestinya dia urus harta pusaka Encik Mak Noh ni saja. Tak. Kita bila urus harta pusaka arwah Encik Haji Mak Noh ni, kita ambil semua harta dia, kita kumpulkan. Kita urus sekali saja. Sekali harum. Jangan sampai ada tertinggal. Nanti nak kena ulang bicara balik. Ada kos lagi, masa lagi, banyak benda terbuang kan. Selesaikan. Untuk arwah isteri pun sama. Sebab bila arwah Haji Mak Noh punya dah selesai, bahagian dia 1/6 dah dapat, baru urus yang isteri punya pula. Lepas semua harta arwah isteri tu, mungkin dia ada tanah yang nama dia sendiri, yang dia punya sendiri. Mungkin dia ada rumah dia sendiri, mungkin dia ada akaun bank dia sendiri, akaun tabung haji dia sendiri, EPF dia sendiri. Itu pun, itu yang kena urus asing-asing. Lepas tu, arwah anak lelaki yang meninggal tu pun sama. Bukan hanya urus bahagian yang dia dapat daripada pusaka ni. Urus sekali harta-harta dia sendiri, yang dia usahakan sendiri, yang dia beli sendiri. EPF dia, tabung haji dia, kereta dia, motor dia. Jadi dalam keadaan ni, dalam keluarga ni, ada 3 kes pusaka yang tak selesai. Faham tak? Sebab pusaka ni dia bergantung kepada si mati. Satu lagi saya nak tanya. Boleh. Kalau hartanya dah masuk ke amanah raya, macam mana? Kenapa masuk amanah raya, Puan?
Kenapa dah masuk amanah raya? Dan Sebab ada Mas- kerajaan ambil ya. bank duit dah bank. Bank ambil Eh, sebab kerajaan ambil tu kan. ya, Kerajaan ambil pampasan dia masuk amanah raya, betul tak? ya. Lepas tu dia ada tanah lain kan? Dia bukan ada tanah macam saham apa. duit. Duit. Tahu. Saya tahu. Itu satu. Ada tak dia harta-harta lain? Selain pada tu. Tanah je. Tak ada lain. Tapi sahamnya ada. Tinggal saham saja. Ya. Saham saja. Berapa Ya. nilai dia tu? Tak ada banyak. Dia saham dia banyak lah. Tapi tak ada banyak. Sikit-sikit lah. Ya, dia macam Puan Siti explain tadi, dia kat 5,000, Malaysia kita ada 3 tempat nak urus pusaka. Ya. Satu Mahkamah Tinggi Sivil, satu Pejabat Pusaka Kecil, 3 amanah raya. Jika sekiranya harta yang ditinggalkan hanyalah harta alih saja. Harta alih maknanya dia tak ada rumah, tak ada tanah, tak ada kebun, tak ada benda yang tak bergerak tu kan. Cuma ada Ya. saham, cuma ada duit je. Duit kita boleh pergi ke amanah raya nak claim asalkan dia di bawah 600,000. Sebab tu saya tanya tadi berapa nilai dia. Kurang daripada 600,000, waris boleh terus pergi amanah raya tuntut. Tapi kena dapatkan sijil faraid. Kalau pergi amanah raya, diorang tak boleh buat sijil faraid sendiri. So mereka akan suruh waris ambil sijil faraid di mahkamah syariah. Puan kata ada dekat amanah raya. Macam mana dia boleh pergi amanah raya tu Puan Kalau saham tu macam mana dia boleh pergi? Sebab dia tak boleh pergi ke amanah raya kalau tanpa ada perintah mahkamah ke apa ke. Tu saya nak tahu tu macam mana dia boleh pergi. Tak tahu. Yang memang tak pasti betul masuk ke tidak. Tak ada pun. Tak ada ni. Okey. Dia akan pergi ke amanah raya selalunya pusaka harta Banyak tidak duit. alih ni anak-anak bawah umur saja Puan. Duit bank, duit mana yang katalah dia ada duit kat bank, duit cara rumah mana-mana, dia akan pergi selepas 7 tahun dia akan dimasukkan ke akaun wang tidak dituntut. Betul. Faham. Itu kami dah tolong cek dah. Kami dah Hmm. tolong cek untuk arwah Haji Makno. Ada 1,000 lebih kan Siti? Ada 1,000 lebih dekat akaun wang tak dituntut. Gumas, itu perlukan surat kuasa. Kena urus pusaka ni dulu. Dapatkan surat kuasa baru boleh dapat duit tu. Faham. Betul. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Puan Maria. Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya, macam harta alih tu macam koperasi, saham kan? Kita boleh buat carian tak? Okey, setahu saya carian tu boleh kalau kita tahu koperasi tu kat mana. Saham tu Maksudnya kita syarikat kena apa? tahu koperasi apa yang dia masuk baru kita boleh carilah. Betul. Dan semua tu pun memang memerlukan surat kuasa. Kalau dah tahu kan, nanti Puan dah tahu kan, okey dia ada kat koperasi ni. Nak keluarkan tu perlukan surat kuasa. Okey. Soalan tambahan, kalau kita dah settle pembahagian, tiba-tiba kita baru jumpa ada satu benda, let's say satu investment yang kita baru tahu lah kan. Kalau kita nak buat separate tu boleh ke? Kita bukan masuk ke apa dia panggil apa tadi tu? Kiraan semula ke apa selepas pertama kali tu? Ulang bicara. Dia Ulang begini bicara. Cik, Dia begini Cik. Once kita dah file benda ni dekat Mahkamah Tinggi Sivil, ada harta tertinggal, kita mesti ulang bicara dekat Mahkamah Tinggi Sivil juga. Once kita dah filekan dekat Pejabat Pusaka Kecil, kita kena stay dekat Pejabat Pusaka Kecil. Once kita, tapi kalau dekat kalau kita file kat amanah raya, tiba-tiba yang tinggal tu hartanah, baru kita boleh pindah. Okey, macam Cik cakap tadi, jumpa investment. Lepas tu kita tak nak ulang bicara. Macam mana nak dapat surat kuasa kalau tak ulang bicara? Tak ada surat kuasa,
Investment tu tak boleh keluarkan. Betul kan? Betul. Dia kena ulang bicara juga. Sebab surat kuasa pertama tu, dia tak ada aset tu. Tak tertulis aset tu. Jadi dia memang kena ulang bicara balik. Dalam proses tu, let's say bila dah bahagi, dah ikut faraid contohnya lah semua orang dah berbelanja dah, tiba-tiba kena ulang bicara, macam mana proses dia yang dah termakan tu, kira macam mana? Ulang bicara, investment kan nak dapat duit lagi. Tambahan aja lah kan. Yang lama tu lepas dah bahagi Lepas tu yang dah kira lepas, kita punya. lah. Ya. Katalah tiba-tiba jumpa investment, ada lagi 5,000. Waris 5 orang. Ikut je lah pembagian yang dipersetujui. Ataupun dia tiba-tiba dia kata, tak nak lah hari tu kita muafakat. Kali masa tu aku tak perlu duit. Sekarang aku perlu duit. I nak bahagian lelaki 2 bahagian. Ikutlah masa bicara tu. Yang susahnya ialah apabila pentadbir tak bayar hutang dulu. Itu masalah. Pentadbir mesti bayar hutang dulu, kemudian baru bahagikan. Sebab bila pentadbir dapat duit, terus bahagi tak bayar hutang, tiba-tiba timbul hutang. Tu yang susah nak pergi kutip duit balik nak bayar hutang. Ekstra aset, ekstra pusaka tak apa. Bonus. Okey? Ada soalan lagi? Okay, satu lagi soalan. Kalau kita tengah dalam proses buat tu, dah nak dapat dah pembahagian tu, tiba-tiba ada waris yang meninggal ke, macam mana dia kena ulang balik semula ke? Macam mana? Dia dah kira lapis lain pula kan? Dia macam ni. Dekat wasiat shop, 1 hingga 2 harga lain. 3 hingga 5, banyak tu. So kalau ada kematian lagi satu tu masih within that lagi lah. Okay? Kalau dia dah start masuk tu ada kematian tak apa. Yang masalahnya ialah di pejabat pusaka kecil. Kita submit borang A. Bila kita submit borang A, kita akan tunggu tarikh bicara. Selalunya ambil masa tunggu tarikh bicara ni lah. Mungkin 4 ke 5 bulan ke 6 bulan macam tu. Masa tunggu tarikh bicara tu, berlaku kematian. Kita kena submit borang baru. Kita kena submit waris baru. Kita kena tunggu Q baru. Tetapi jikalau risau sekiranya semasa nak tunggu pembahagian tu meninggal, insya-Allah tak. Setakat ni saya dah urus banyaklah juga pusaka. Kalau wasiat shop yang uruskan, kami pergi pejabat pusaka kecil tu, katalah cari bicaranya 1 hari bulan November ni, hari Rabu. Kami pergi pukul 9 bicara. Pukul 9 pergi bawa DDA semua, kita pun beritahu waris, pergi. Selalunya so far tak pernah lagi jumpa yang kena ulang bicara ya. Kita masuk je, waris masuk je dalam bicara, bilik bicara. Dalam 15 minit, 20 minit dia keluar dah settle. Kita tunggu kat luar, kita tunggu dah perintah. Jadi setakat ni semenasa nak tunggu perintah tu berlaku kematian, tak adalah. Tapi jika sekiranya dah dapat perintah pembahagian, kan perintah pembahagian dah ada dah. Okey, rumah ni bahagi kepada A, rumah ni bagi pada B. Perintah dah keluar. Lepas tu A meninggal. Kita urus je lah pusaka A tu, dia akan jadi pusaka A dah sebab kita dah letak nama hartanah tu atas A, pembahagian atas A. Dia akan jadi pusaka A lah, urus pusaka A sajalah. Ada soalan lagi? Soalan lagi pun? Soalan terakhir saya lah. Kalau tadi saya dengar
Maaf, tadi mula-mula tu audio macam dengar tak dengar je. Saya dengar wasi tadi boleh juga dilantik masa hidup kan? Ya, betul. Macam saya Uh, cakap lah. Okey, mhm. apa dia? Saya nak tahu cuma ada kebaran Kellen tak? Arwah ni dia ada lantik wasi masa dia hidup. Dia macam ni. Bila dia lantik wasi masa hidup tu, wasi di Malaysia, dia tertakluk kepada undang-undang sivil. Maknanya kalau dia lantik wasi, benda tu kena dibuat di Mahkamah Tinggi Sivil. Dia dah lantik pentadbir masa dia hidup. Okay. Dalam kes ni, kalaulah misal kata dia dah lantik wasi, wasi tu kena keluarlah declare diri dia. Kalau dia tak declare diri dia, tak ada wasi lah. Kalau dia kata arwah lantik saya masa hidup sebagai wasi, dia kena beri bukti. Sebab pelantikan wasi ni kena ada saksi. So saya assume let's say ada kematian je, wasi ni akan dapat maklumat lah kan? Maksudnya kalau seseorang tu lantik wasi kan, dia wasi ni dekat wasiat shop, ya, kami selalunya minta pelanggan lantik di kalangan waris dia untuk jadi wasi. Jadi kalau berlaku kematian, diorang tahu, wasi tu tahu, oh, okey, saya jadi wasi kepada si Fulan. Sekarang si Fulan meninggal, saya tahu. Jadi saya akan call lah wasiat shop, beritahu, okey, si Fulan dah meninggal. So sekarang tolong arrangekan khutbah pusaka. Sebab tu kita orang punya buat cepat. Tetapi untuk kes yang tak ada perancangan masa hidup, bukan buat dengan kami dan mungkin dia ada wasi, mungkin dia buat dengan lawyer kat luar. Tak tahulah kan, tapi dia kenalah ada dokumen tu. Pelantikan wasi ni ada dokumen. Dia tak boleh main sebut je. Dia ada dokumen dia, cik. Okey. So dah 20 tahun, 21 tahun ni kalau tak ada orang datang bagi tahu dia wasi, so kita kata dia tak ada wasi lah kan masa hidup. Dia tak ada Okey, lantik saya lah. nak tanya semua waris. Apakah waris arwah Haji Makno ni muafakat tak? Berbaik-baik tak? Bertegur sapa tak? Satu. Kalaulah mungkin ada yang tak bertegur sapa, boleh tak semua waris-waris ni beri kerjasama kepada kami? Bagi dokumen. Kalau tak nak melalui orang lain, nak terus kepada kami. Itu sebabnya kita perlukan ada third party yang neutral. Boleh beri dokumen terus kepada Puan Siti. Yang pentingnya dalam urusan pusaka ni, dapatkan IC, sijil mati, sijil nikah. Yang dah meninggal kena bagi sijil mati, yang kahwin, isteri, suami kena bagi sijil nikah, anak-anak bagi IC. Dan ada tak sijil mati mak dan ayah arwah Haji Makno? Sijil nikah tu kalau tak ada kita boleh dapatkan yang baru ke macam mana? Sebab saya rasa macam saya tak pernah Boleh. nampak pula mak saya dengan ayah Boleh, saya boleh. punya Pergi pejabat agama betul balik. Oh, Dapatkan kena syariah. apply dekat pejabat agama lah. Ya. Lama tak proses tu? Tak ada lama sangat. Katalah saya bagi senario tu, katalah dia orang kata tak dapat sebab dah kahwin lama kan. Katalah tak ada. Dapatkan notis memo daripada pejabat kata yang mengatakan mereka tak ada dokumen tu. So dengan tu kita akan buat satu surat akuan. Buat surat akuan yang mengatakan sijil nikah tak ada, buat surat akuan. Attachkan memo tu sekali. Okey. Tapi kena pergi pejabat ni lah. Lepas tu untuk mak dan ayah arwah Haji Makno ni, dia meninggal sebelum atau selepas Haji Makno? Macam mak saya masih ada lagi. Tak. Arwah Haji Makno punya mak datuk dan nenek. Mak bapak dulu meninggal. Baru Haji Mak Makno. bapak meninggal dulu kan? Okey.
bila mak bapak meninggal dulu, kita nak keluarkan dia sebab daripada waris, kita perlukan sijil kematian dia orang. Ada tak sijil kematian dia? Mak ayah kan? Ya, mak ayah Haji Mat Noh. Maknya ada, bapaknya ada, ayahnya tak. Okey. Sebabnya waris fardu tu 5 tau. Waris Ya. fardu 5. Ayah, mak, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki kalau anak perempuan kalau tak ada masalah. Maknanya tak semua orang ada anak perempuan. Tak semua orang ada anak lelaki. Tak semua orang ada pasangan. Tetapi semua orang mesti ada mak dan ayah kan? Jadi untuk kita nak eliminate, keluarkan nama dia orang sebagai waris, kita kena submit sijil kematian. Untuk sijil kematian yang tak ada tu, boleh buat cabutan dekat JPN. Kalau JPN kata tak ada, minta memo juga. Satu, lepas tu pergi ke kubur. Kubur dia ada tak? Kat kubur tu ada batu nisan kan? Ambil gambar batu nisan. Lepas tu baru kita buat surat akuan. Ni perlu nombor IC semua ke? Dekat sijil, dekat surat beranak Haji Mat Noh mesti ada IC mak ayah dia kan? No, tak ada. Baru Tak ada. buat carian. Dah pernah buat carian dah, memang tak Belum, ada. baru buat carian. Baru buat carian. Belum lagi Belum. Tak buat ada, dulu tak ada. carian. Buat Ah, dulu ya. carian. Buat dulu carian. Kalau tak dapat, kita go to the next step pula macam mana. Sebab ni lah. Sebab kalau disimpan lama pusaka, banyak benda yang tak boleh nak jumpa dah kan. Berkenaan bin-binti yang tak sama tu, apa yang beza tu? Boleh saya tahu? Dia Muhammad Noh. spelling Muhammad Noh MOHD dengan Muhammad MOHAMED. Pergi biasa JPN. yang tu salah. Pergi JPN. Betulkan balik. Kena barui semua lah. Semua kena betul. Kena samakan. Samakan dengan IC dia. IC Dekat sama. IC Okey, sama, tak. nama tak sama. Dekat IC arwah Haji Mat Noh tu, katalah dekat IC dia MOHD. Kat sijil mati dia MOHD. Tapi ada anak yang MOHAMED. Yang tu kena betulkan, kena ikut arwah punya. Maaf, ni untuk perbetulkan IC yang salah ke kita just simply buat surat akuan je? Kena betulkan kat JPN. Cakap kat dia, nak urus pusaka, nama saya tak betul. Tunjukkan IC lama arwah, tunjuk sijil sijil lahir, betulkan IC tu. Dia orang akan betulkan. Dia betulkan IC barulah, macam tu. Satu lagi soalan saya nak tanya, apa nama tentang wasiat di bank tu boleh buat? Wasiat? Di bank, yang dekat bank tu. Okey. Ada bank, agro bank mana tu. Dia macam ni. Wasiat ni ada 3 puan Satu, kalau wasiat ikut undang-undang sivil, maknanya wasiat perlantikan wasi iaitu melantik orang nak buat pentadbiran, nak urus pusaka selepas kematian. Itu ikut undang-undang sivil. 2, wasiat pesanan ikut orang Melayu. Esok kalau aku mati, tanah aku kat sebelah sana, tanah aku kat kubur sini. 3, ada lagi tu ikut Islam, wasiat amal jariah 1/3. Itu je yang ada wasiat. Sekarang ni saya nak tanya, wasiat kat bank tu dia wasiat pembagian harta ke atau wasiat pentadbiran? Pembagian harta. Kalau wasiat pembahagian harta, orang Islam tak boleh pakai. Dia bagi harta tu kepada waris ke bukan waris? Pada waris tu.
Kepada warislah tak boleh pakai. Sebab wasiat dalam Islam hanyalah kepada bukan waris. Semaksimal 1/3 sahaja. Contohnya ya, dia ada anak angkat. Anak angkat dia bukan waris. Jadi nanti anak angkat dia tak dapat faraid. Jadi dia wasiatkan harta dia 1/3 kepada anak angkat. Boleh. Tapi jika dia kata, saya wasiatkan rumah ni kepada isteri. Saya wasiatkan tanah ni kepada anak lelaki. Itu tak boleh. Hanya boleh jika sekiranya semua waris yang lain bersetuju. Kalau ada waris tak bersetuju je, batal. Sebab tu kalau tengok wasiat kat bank tu, dia ada satu klausa tau, ada satu bahagian tau. Dia tulis, jika sekiranya wasiat ini ditentang oleh mana-mana waris, maka harta ini akan dibahagikan mengikut hukum syarak iaitu faraid. Maknanya wasiat tu terbatal. Semua wasiat ada klausa tu. Kalau buat dengan ini, Dengan wasiat shop, kami tak buat wasiat puan. Kami buat hibah. habis berapa bayarannya kalau nak buat hibah masa hidup? Okey. Sekarang ni puan nak buat hibah tu kepada siapa? Kita selalu diagnosis dulu. Macam mana kritikal dia. Sebab hibah kita ada banyak produk. Kalau dia tu kritikal, maknanya anak angkat. Anak angkat. Ada adik-beradik dia ramai. Mungkin kena kontes. So kita akan suruh dia ambil produk ni. Kalau misal kata anak dia, anak lelaki, anak perempuan semua ada dan dah dewasa pula tu, kita bagi dia produk ni. Jadi puan kena detail beritahu kita. Boleh tanya balik, bincang balik untuk nak tahu pasal hibah. Sebab kita tak boleh kata terus, sekian-sekian harga. Tak, sebab kita ni macam butik hotel. Kita diagnosis dulu. Sebab kita orang ni doktor pewarisan. Kita diagnosis dulu, dah tahu di mana dia punya masalah dia, baru kita bagi solusi yang terbaik. Okey, terima kasih. Faham semua. Alhamdulillah. Okay, kalau tak ada soalan. Jadi macam mana waris-waris berbincang tentang pembahagian tu? Saya nak tanya tadi yang pasal ejaan PIN tu kan. Saya rujuk dia punya sijil kematian dengan kad pengenalan. Memang ejaan dia Mohammed, tapi macam saya, adik-beradik saya semua MOHD. Seorang sahaja yang ejaan dia betul. Jadi kami semua ni kena betulkan di JPN. Macam tu ke? Ya. Oh, kalau memang tak boleh buat akuan bersumpah lah, memang kena betulkan kami punya IC lah. Kita submit dulu dengan IC yang ada ni. Masa kita submit tu kan kita tunggu lama. Betul tak? Kita tunggu lama tarikh bercara kan? Betul. Masa tunggu tarikh bercara tu, pergi buat IC baru. Pergi JPN betulkan. Memang kena tukar lah sebab macam kita yang dah ada anak semua, maksudnya anak kita semua pun kena tukar lah. Anak tak sangkut dah kan? Yang sangkut anak arwah je. Bukan. Kemudian lah macam anak saya kan. Oh, dekat sijil kematian, dekat sijil beranak dia, dekat sijil kelahiran dia. Ya. Kalau puan esok nak serah harta puan kat dia orang. Kalau tak silap saya, dia orang boleh buatkan alias ke macam tu. Nama puan, saya kata nama puan Siti Amirah Al-Hasan tu kan. Dia punya tu tak ada Al Hasan je. Jadi dia akan buat alias pun boleh. Dia efek untuk puan je dulu sekarang.
Sebab bila kita Okey. nak pindahkan daripada perintah pembagian nanti kat pejabat tanah tu, dia nak benda tu sebiji-sebiji kat pejabat tanah nanti. Okey. Siti, rasanya pembahagian tu susah sikit pun sebab banyak tanah kan bagi dia orang bincang dulu sebab dia nak tahu dulu mana-mana tanah kan. Okey. Sebab Cuma yang tinggal pula hartanah saja kan. Hartanah saja kan yang tinggal. tanah dekat Batu Purau, rumah Batu Purau yang dekat Kampung Gajah tu ada berapa tanah ya? Tak tahu. Tapi tu kalau tanah tu ada waris ada 5, tanah ada 5, ikutlah nak mufakat seorang satu ke kan. Tapi kalau tanah ada 2 je, kena inilah bincang nak lepas hak ke, nak tak nama dan geran tu semua tu macam mana. Waris kena bincang lah. Kalau macam ada yang nak jual tu, hasil ni boleh dah bahagi secara faraid. Okey, ada persoalan lagi. Okey, kita punya promosi ni tamat pada 31 Oktober. Jadi macam mana? Waris-waris nak urus sendiri ke? Nak upah lawyer ke? Nak upah wholesale shop ke? Macam mana? Sorry, kalau tak silap Ya. dekat quotation tu dia valid sebulan tapi promo sampai end Oktober Ya betul. So 31 minggu depan Selasa. So kita nak kena confirmkan paling lambat Selasa kan? Boleh? Ya betul. Ya betul. Ah, Dan Boleh buat bayaran. deposit kita pun 50% je Cik Zaini. okay. Bila deposit bayar 50%, kita boleh Mhm. start dah collecting dokumen apa semua, kita boleh start drafting dah. Okay, lepas meeting ni mungkin kita orang waris-waris ni nak kena dapat agreement sama-sama kita orang lah untuk proceed kan. So nanti kita Ya. orang come back lah. Betul. Ya betul. Sebab wholesale shop dah contact saya, dia tanya waris pelanggan ni setuju ke nak teruskan tempoh harga? Kalau tak dia nak delete, dia nak hapuskan lah dalam sistem. Jadi kalau boleh secepat mungkin lah. Okay, faham. Satu lagi saya recall pada memory, arwah ni dulu lah saya ingat saya ejaan nama dia memang MOHD tapi dalam masa dia tu dia ada buat penukaran spelling dia. Saya takut benda dia ada impact apa harta dia yang lain ke apa-apa kan. Itulah nak kena tengok kat geran semua tu dulu. Lepas tu, sebelum buat apa-apa, bagi kami geran-geran yang ada, kita tengok. Kita tengok geran dengan IC waris. Kita orang kena check dulu. Tak boleh nak pastikan yang memang geran tu pemilik dia. Kalau tak, tiba-tiba nama orang lain macam mana? Jadi kita tak boleh lah nak masukkan tanah tu. Bagi kami geran-geran tu, nak tengok geran mana yang nama MOHD, geran mana yang MOHAMED. Kita tengok sebab rasanya kalau kat geran tu dia mesti spelling lama. Mungkin tanah tu dah lama kan? Kalau dia tukar nama mungkin kemudian. Jadi kita nak tengok. Bagi kami tengok dokumen hartanah dan bagi juga kami dokumen waris. Nanti kami beritahu, okey ini kena tukar, ini tak kena tukar. Kami checkkan. Kami minta lawyer checkkan. Lagi better macam tu kan daripada you pergi tukar sekali kena tukar balik. Aduh. Betul. Jangan buat apa-apa dulu. Bagi kami selidik dulu. Tapi pada geran ni ada nama panjang. Nama tu. Bukan MOHD. Nama panjang. MOHAMED. Semua geran. No je. Yang ada ni 4 geran, salinan geran. Itu. No lepas je tu betul. yang dekat yang tanah tak tahu kat mana, yang tahu ada plot saja tu tak ada geran kan? Ada hasilnya ada. Cukai hasil ada kan? Cuma geran dia tak ada. Geran Cuma geran dia tak ada. Okey. Bagi kami tu kami buat syarian. Ya. Dan lagi satu Puan Siti, dia beritahu tak pasal cas rampaian Siti?
Sebab geran banyak. Kami punya fee ni ialah dia tak termasuk cas rampaian. Untuk carian kami cas untuk satu geran 200. Itu cas rampaian dia nanti. Ya, ya. Dah tahu kan? Sorry, 200 untuk cari satu grant. Ya. Sebab dia nak carian rasmi. Oh, carian saja, bukan dapatkan grant official lah. 200 tu. Kami tak boleh dapatkan geran official. Kami buatkan carian. Lepas tu waris kena buat report polis dengan carian rasmi tu. Pergi dengan report polis, pergi minta salinan geran dekat pejabat tanah. Kami tunjuk je Encik Zalmi, kami bagi guideline. Okey, Kasih okey, tahu faham. jangan Okey. buat. Okey. Ada apa-apa nanti boleh call je. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi. Jadi rasanya most of it semuanya soalan dah terjawab kan? Semua yang nak tanya dah terjawab lah. Ada Jadi lagi ke Cik soalan yang belum bertanya, yang belum ditanya? Jadi Cik Tanya rasa je. lepas ni kalau ada kematian, Cik rasa macam mana? Nak terus urus ke? Nak tangguh-tangguh juga ke macam mana? Atau Cik nak jadi pelanggan Boleh. Wasiat Syok Berhad? Daripada sesi penerangan ni, saya tengok saya banyak benda yang saya tak tahu lah. Kalau nak suruh saya urus pun saya tak kerti nak urus. Kalau saya nak cari info sini pun mungkin makan tahun lah baru nak settle kan. Ya. Dia macam Kalau ikut ni lah Cik saya Zalmi. nak pakai servis ni lah, senang, memudahkan proses ni. Tapi jangan jadi macam orang-orang kita terdahulu yang tak rancang masa hidup. Kalau dah ada niat nak suruh servis kami, ambil khairat pusaka. Bila ambil khairat pusaka, waris nanti tak payah nak keluar duit. Ya. Maksudnya, biasa tak dengan perkataan khairat kematian? Maknanya orang ramai-ramai kumpul duit, siapa meninggal dulu. Ya. Ya, kami punya khairat pusaka ni, function dia, prinsip dia sama dengan khairat kematian. Cumanya khairat kematian urus jenazah. Jadi waris-waris tak perlulah nak mandikan, kapankan, gali kubur, betul tak? Kalau waris nak buat sendiri, kita mana tahu lot mana yang tanah kubur tu boleh gali. Tapi sebab kita dah ambil khairat kematian, semua orang uruskan. Dalam 3-4 jam, insyaAllah selesai. Sama juga dengan khairat pusaka. Kalau khairat kematian, uruskan jenazah satu badan. Khairat pusaka, dia uruskan banyak-banyak badan. Iaitu JPJ, Pejabat Tanah, Tabung Haji, ASB. Kami uruskan semua. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh je. Sebenarnya khairat pusaka ni ialah lebih kurang macam takaful. You bayar bulan-bulan, duit tu kita masuk dalam tabaruk fund. Tapi fee dia taklah semahal takaful. Dan juga tak selama takaful. Tu harta diurus di pejabat pusaka kecil. Untuk orang yang berumur 45 ke bawah, kami cuma ambil RM50 sebulan. Dan berapa lama? 15 tahun sahaja. Minima 6 bulan. Apa maksudnya? Kalau dah bayar 6 bulan, 6 kali bayar, bulan ke-7 atau bulan ke-8, dia baru bayar 8 bulan, dia meninggal. Kami akan urus pusaka dia secara percuma. Baki tu waris tak payah tambah. Tak payah bayar. So tak perlu nak keluar macam sekarang kan, keluar 5-6 ribu, semua tak perlu. 1. 2, bila ambil khairat pusaka, anda tuan-tuan perempuan semua perlu beritahu kami apa harta yang tuan-tuan dan perempuan ada. Berserta dengan dokumen dia. Dan kami akan simpan dalam iCloud. 1. 2,
tuan-tuan dan puan-puan juga mesti beri kami senarai waris dan IC mereka sekali untuk memudahkan bila berlaku kematian kepada tuan-tuan dan puan-puan, kami dah ada dokumen. Kami semua dah ada. Kami cuma nak tengok penambahan atau pengurangan sahaja. Tiganya, lantik wasi siap-siap masa hidup. Jadi bagi tahulah wasi tu, hutangku sekian-sekian, dekat sekian-sekian. Dan bila berlaku kematian, dia akan beritahu kami dengan kadar segera. Jadi tak adalah nak tunggu bertahun-tahun nak urus pusaka. Jadi tak lepas tu waris yang tengah emosi, yang sedang bersedih tu, tak perlu nak keluar rumah, nak urus semua. Balu pula yang dalam iddah tu, tak perlu nak keluar rumah. Wasiat shop yang akan buat semua. In fact, kami akan pergi ke rumah waris untuk buat khutbah pusaka. Jika sekiranya tak mahu buat khutbah pusaka melalui Zoom. Kami pergi. 2 hari je tak boleh panggil kami datang. Pilih tarikh ya. Iaitu Hari Raya Haji dengan Hari Raya Puasa. Hari lain, hari Sabtu, hari Ahad sudah datang khutbah pusaka, kami datang. Mudah kan? Terancang kan kalau kita urus siap-siap untuk pusaka kita. Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa kontak Puan Siti. Ni syarat dia 18 sampai 45 tahun saja Itu RM50. Ya. 45 ke atas, RM60 sampai umur 60. Wah. Untuk orang umur 60 ke atas, kami tengah merancang nak letak harga berapa. Sebab chances nak kematian lebih pendek kan. High risk lah. Yes. Tapi yang bagusnya khairat pusaka ni sebenarnya ianya ialah salah satu lagi untuk mendapatkan pahala. Sebab duit yang ditabung setiap bulan ni akan dimasukkan ke tabaruk fund. Jadi siapa meninggal dulu, kita ambil duit tu untuk urus pusaka dia. Maknanya kita menderma, memudahkan, bersedekah untuk memudahkan urusan pusaka orang lain. Dan once kita dah masuk duit dalam tabaruk fund tu, duit kita memang dah ada je kat dalam tu. Kita meninggal nanti pun, duit kita masih bekerja membantu orang-orang lain. Dia tak ada cash value kan? Tak ada cash value, tak ada. Sebab kita kan niat kita nak membantu orang lain kan. Dia punya benefit, perjanjian benefitnya ialah kita akan beri urusan pusaka percuma. Satu, untuk yang RM50 dengan RM60 tu, kita akan bagi bila berlaku kematian, kita akan bagi khairat kematian 1,000 kepada waris. Kita akan buatkan khutbah pusaka percuma tau. Kita pergi rumah waris buat khutbah pusaka percuma. Kita ingatkan waris apa perlu buat. Sebab kadang-kadang bila berlaku kematian ni dia emosi, dia tak boleh nak berfikir secara tenang kan. So kita orang yang tak ada emotional attachment ni, kita ingatkan. Tiganya, kita sediakan bilik kebal untuk simpanan dokumen. Ada tak geran tuan-tuan dan puan-puan yang 20 tahun lepas sekarang masih lagi putih macam mula dapat dulu? Sebab kita tak tahu kita nak meninggal bila kan. Mungkin hari ni bagi kami dokumen tu. Mungkin meninggalnya 50 tahun akan datang. Tapi sebab kami ada bilik kebal, bilik kedap udara, masuk putih, insya-Allah 50 tahun masih lagi putih. Tak ada kena gigitan lipas ke apa. 4, kami sediakan peruntukan pusaka. Jadi pusaka nanti diurus secara percuma lah. 5, kami beri dokumen perlantikan wasi secara percuma. 6, kami bagi dokumen wasiat 1/3. Dah penat kerja kat dunia ni, kumpul harta, naklah bawa pergi akhirat kan, pergi alam barzah kan. Jadi kami sediakan dokumen wasiat 1/3. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mewasiatkan mana-mana harta alih semaksimal 1/3 untuk diinfakkan kepada masjid ke, rumah anak yatim ke, rumah orang tua-tua ke. Jadi bila berlaku kematian, waris wajib tunaikan wasiat ni dulu. Kalau kita tak buat wasiat, kita berharap saja, tak apa, insya-Allah mati esok waris kita
sedekahlah untuk kita. Kalau dia terlupa macam mana? Penat kita kerja kan? Tak nak bawa pergi alam sana. Bawa sikit. Itu manfaat yang kami beri untuk khairat pusaka ni. Yang dibayar 50 atau 60 ringgit sebulan ni. Berminat tak Cik Zulmi? Saya tengok ni baguslah, memudahkan waris kan. Cik Zulmi Sangat-sangat memudahkan. masa sekarang ni Cik Zulmi ada buat khairat kematian tak dekat masjid ke surau? Khairat kematian dengan takaful lah. Yuran kat surau yang ahli Khairat kadar masjid kematian ni. Oh, okey. Ah, Dekat surau tak ada, belum lagi. Yang kalau kita takaful ada tu hibah. Yang takaful tu hibah Cik Zulmi. Takaful tu dia ada satu bagi satu kematian. Kalau ada kematian dia bagi saya ingat 2,000 kot untuk okey. proses Yang pengkemian semua. Okey macam ni dekat surau masjid Kalau kita yang ada surau ni macam dia reserve kubur kat mana kan. Ini dah belum. yang itu Cik. Yang itu untuk urus jenazah. Yang ni untuk urus pusaka. Jadi semua permit package dia macam sebulan package lah. Bila meninggal semua tak payah keluar duit. Siap masjid bagi duit dekat kita. Itu untuk urusan jenazah. Yang ni wasitah ni untuk pusaka kita nantilah. Waris kita dapat duit 1,000 khairat kematian. Yang RM50, RM60 sebulan kita bayar untuk urusan pusaka kita nanti. Macam tu lah, ada khairat kematian, khairat pusaka. Okey, saya ingat okey. Saya ingat ni kita boleh discuss nantilah, apa boleh share dia punya package lah. Boleh. Tu saya kata tadi. Nanti apa-apa Cik Zulmi contact je Puan Siti. Sebab Puan Siti dia dekat Perak. Saya actually ada pernah join kursus dengan Wasiah Shop 2016. Tapi Bagus tu. masa tu saya cuba kan nak jadi agent dia tapi tak ada follow-up. Sayang tak? Sebab Wasiah Shop ni dia pelopor. Kalau nak jadi perunding takaful, ramai sangat dah sekarang kiri kanan perunding takaful. Perunding pewarisan tak ramai. Kita jadi pelopor sekarang. Tak berminat ke Cik Zulmi masuk balik? Tapi itulah dekat pewarisan ni, kita kena ada banyak ilmu. Dia punya komoditi ilmu sebab orang akan banyak tanya soalan macam ni kan. Saya minat juga benda ni sebenarnya. Bolehlah join kita orang. Memudahkan urusan orang kan. Betul. Sebenarnya orang yang buat urus Nantilah pusaka ni, kita in touch nanti. boleh. Sebenarnya orang yang urus pusaka ni, ingat ada satu hadis. Akan sampai satu masa di mana dua beradik tu bertelagah berkenaan faraid dan mereka tiada orang yang boleh menjawabnya. Kan? So maknanya ilmu faraid ini adalah antara ilmu yang akan ditarik dulu. Jadi orang-orang yang dalam industri ni boleh dikatakan orang yang terpilih lah. Sebab kita orang alhamdulillah well versed tentang faraid. Kena belajar pasal faraid tu. Sebab sekarang ni orang ramai yang tak kenal waris pun ramai. Dia tak kenal pun apa itu waris faraid. Bagi dia, kalau dah dalam satu family, adik-beradik tu, warislah. Sebenarnya tak. Waris faraid ni tak begitu. Kan? Okey, dah pukul apa ni Siti? Dah lewat ni Siti. Jom kita tutup majlis. Okey, untuk pembahagian faraid semua nanti staf PPK yang akan uruskan lah. Nanti berapa bahagian faraid, berapa nilai dalam ringgit Malaysia, semua staf PPK yang akan uruskan. Okey, jadi waris discuss lah untuk ambil khidmat Wasiah Syok Berhad atau tidak. Okey. Kita CJ kalau tak faraid ada pun apa-apa. kita boleh je buat CJ faraid untuk Haji Maknun nanti. Wasiah Syok boleh buat je dulu untuk diorang nak tengok. Okey. Kalau tak ada apa-apa Kita boleh soalan, tolong kirakan. kita tutup majlis dulu lah. Okey, terima kasih Kak Maria. Semua kita sudahi dengan dulu kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Maria nak ambil gambar ke? Boleh? Siapa nak ambil? Siti lah ambil. Akak kena pakai iPad lah Siti. Tutup skrin dulu Siti. Okey. Stop sharing dulu. Lepas tu, Yang nak buka kamera boleh kita ambil gambar. Okey, tak ada yang nak buka kamera. Okey, saya ambil gambar Okey. Okey, sedia. Okey, yang lain tak buka kamera. Okey, 1, 2, 3. Okey, okey, setakat ini sahaja majlis pengurusian pada malam ini. Terima kasih kepada semua waris-waris yang hadir. Terima kasih juga kepada Puan Maria. Okey, nanti apa-apa boleh hubungi saya lah. Jangan lupa 31 Oktober tarikh akhir. Jangan lupa kalau ada rakan jiran siapa semua yang nak urus pusaka, cepat, sempat lagi. InsyaAllah. boleh. Okey, insyaAllah. Apa-apa boleh hubungi saya. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Apa-apa boleh hubungi saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Maria. Sama. Okey, dah boleh keluar, tekan. Ada chat tu. Dah baca dah chat. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, boleh klik leave lah. Sebab saya nak record. Terima kasih. Dah end record belum? Belum. End record.